Assalamualaikum, selamat pagi semua. Baiklah, hari ini kita akan sambung pelajaran sains kita. Kita tengok hari ini tajuk yang kita akan belajar adalah awan dan hujan. Baik, boleh rujuk buku teks muka surat 192 dan 193. Hari ini kita akan masuk tajuk awan dan hujan. Kita tengok penyataannya. Pergerakan dari air dari permukaan bumi ke udara membentuk awan dan akhirnya turun semula ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses ini berulang dan dikenali sebagai kitaran air semula jadi. Tahukah kamu pembentukan awan dan hujan terhasil daripada proses perubahan keadaan jirim? Ya, sebenarnya pembentukan awan dan hujan ni adalah satu proses keadaan jirim air. Sebelum ni kita dah belajar kan tajuk perubahan jirim air, di mana ada berpejal, cecair dan gas. Jadi di hujung subtopik ni kita akan belajar awan dan hujan, di mana dia kitaran air semula jadi. Kita yang merangkumi semua proses perubahan jirim air. Kita tengok kenapa perlunya berlaku kitaran air semula jadi. Okey, perlunya berlaku, kita tengok di kotak ni. Ya, kotak warna kuning ni, kitaran air semula jadi memastikan kualiti air sentiasa berkekalan di permukaan bumi melalui pembentukan awan dan hujan. Kitaran ini melibatkan proses penyejatan dan proses kondensasi. Tengok dia bagi tahu kita ada dua proses yang terlibat, iaitu penyejatan dan kondensasi. Kenapa perlu ada kitaran air? Supaya kualiti air sentiasa kekal dan bersih. Nombor 1. Haba dari matahari menyebabkan proses penyejatan berlaku. Air tersejat dari permukaan bumi seperti tanah, hujan, tanah, lautan, sungai, tasik dan menjadi wap air. Okey, proses penyejatan adalah proses cecair kepada wap air tanpa melalui proses pemanasan. Dia secara semula jadi. Itu adalah penyejatan. Yang kedua, wap air yang terkumpul dan menyejuk akan terkondensasi menjadi titisan air yang halus dan membentuk awan. Ya, bila dia tersejat ke atas, dia menyejuk dan terkondensasi. Kondensasi ni apa? Titisan air yang cikgu cakap kalau kita minum air ais, dia keluar kat tepi-tepi cawan tu, kat tepi gelas tu. Itu adalah proses kondensasi. Sama. Bila air naik ke atas, air naik ke atas, kan awan, kemudian naik ke atas langit, dia akan jadi sejuk sebab ke atas sejuk, kemudian dia akan terkondensasi dan titisan yang keluar tu akan bentuk jadi awan. Seterusnya yang ketiga, ketika awan naik lebih tinggi di langit, udara sejuk menyebabkan titisan air bergabung menjadi lebih besar dan berat yang kemudiannya turun kembali ke permukaan bumi sebagai hujan. Mula dia naik atas. Air yang tersejat ni, orang bayangkan air tersejat daripada tanah, longkang, laut semua ni naik atas. Bila naik kat langit, dia berkumpul, dia terkondensasi. Ada titisan. Kemudian titisan tu pula akan bergabung ke atas. Sebab dia bergabung, dia akan jadi lebih besar. Sebab tu lama-lama awan kita dia kandung air banyak dia simpan air kan. Kita dengar lagu hujan tu. Tengok nombor 4. Air hujan diserap ke bumi dan mengalir. Okey. Kemudian bila dia dah naik ke awan, tengok fokus nombor 3, dikandung air dan sampai satu tahap dah terlalu berat dan dia tak boleh nak kandung air. Sebab tu awan pun dah berubah menjadi warna hitam. Itu maksudnya hari nak hujan. Nanti bila dah tak boleh nak menampung lagi air tu, akan turun sebagai
hujan. Lepas tu hujan yang turun tu masuk balik dalam longkang, dalam laut, dalam tasik. Kemudian nanti disejak balik. Dan proses ni akan terus berulang dalam kitaran air semula. Jadi kita ini dua proses yang terlibat, iaitu proses penyejatan dan apakah proses perubahan keadaan jirim yang berlaku ketika pembentukan awan dan hujan. Apa proses? Okey, tadi kita kata penyejatan bila air tersejat. Okey, penyejatan adalah proses cecair kepada gas. Kamu bayangkan daripada air tasik semua tu naik ke atas, kita tak nampak kan air tu disejat. Di situ adalah proses penyejatan di mana cecair berubah kepada gas. Naik ke atas langit, bila naik ke atas langit, gas tu yang terkumpul tu akan menjadi cecair. Betul tak? Itu adalah proses kondensasi. Dua proses yang terlibat di mana keadaan jirim dia yang seperti cikgu nyatakan tu. Seterusnya, kamu tengok dekat sini. Proses penyejatan dan proses kondensasi sangat penting untuk memastikan kitaran air semula jadi terus berlaku. Perhatikan gambar dan bincangkan kesan kitaran air semula jadi kepada kehidupan. Memanglah, kamu tengoklah ni, kalau sawah padi perlukan air untuk hidup. Mana ada orang ambil paip siram air kat sawah padi. Jadi sangat memerlukan air hujan untuk memastikan pokok padi terus subur. Seterusnya, haiwan nak minum air kat tasik mestilah perlu ada air yang bersih. Ini kawasan kawasan ternakan ikan dan sangkar pun memerlukan air. Jadi kitaran air ini sangat penting. Kepada kita sendiri pun sangat perlu ya hujan tu. Kalau tak hujan kita rasa panas. Haba kita tak keluar. Jadi hujan, air bersih sangat penting kepada semua hidupan. Okey, kita tengok tugasan kita hari ini. Tugasan yang pertama. Okey, tugasan yang pertama, hasilkan nota kreatif bagi tajuk awan dan hujan dalam buku nota sains. Ya, kamu tengok buku teks muka surat 192, 193. Di situ ada carta alih, macam mana hujan tu boleh berlaku. Ada susunan nombor, kamu cikgu nak kamu buat satu petaminda kreatif dalam buku nota sains. Itu tugasan pertama. Okey, kita tengok tugasan kedua, jawab soalan dalam lampiran 3 dan juga jawab soalan di dalam buku Mesra Digital muka surat 65, 65, 66 dan 64, 65 dan 66. Ada kesilapan je kat situ. Sikit kesilapan cikgu. Okey, kita tengoklah kita punya lampiran muka surat lampiran 3 kita. Rajah 3 menunjukkan proses pembentukan awan dan hujan. Tengok gambar, proses X dan Y ialah dua proses utama yang berlaku dalam kitaran air semula jadi. Namakan proses yang berlaku di X dan Y. Senang sangat ni kan? Okey, itu adalah proses X adalah penyejatan dan Y adalah gas kepada cecair iaitu kondensasi. B, apakah proses perubahan keadaan jirim yang berlaku? Okey, masa penyejatan cecair kepada gas, masa kondensasi gas kepada cecair. Boleh rujuk buku teks muka surat 196. Nota imbas kembali tu. Mengapakah proses X dan Y penting dalam kitaran air semula jadi? Penting kenapa? Pentinglah untuk dapat air bersih kepada tumbuhan, haiwan dan manusia. Membekalkan air yang bersih dan supaya keseimbangan air semula jadi kita kekal. Kalau semua air naik atas, tak turun, air kat muka bumi akan kurang. Kalau tak berlaku juga kitaran tu, air-air dalam longkang semua tu jadi air yang tak bersih. Itu jawapan untuk lampiran 3. Jadi, tugasan kita hari ini, kamu buat petaminda kreatif, nota kreatif. Kemudian jawab lampiran 3 ni. Untuk lampiran 3 ni, boleh salin soalan saja, gambar tak perlu. Tapi kalau ada kemudahan printer, boleh
print dan tampal. Dalam buku nota, dalam buku latihan. Seterusnya jawab buku mesra digital. Itu tugasan kita hari ini. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa masalah, boleh PM cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.